Hello, Assalamualaikum. Selamat malam. Okay. Salam satu Malaysia. Okay. Jadi pada hari ini saya tidak mewakili sesiapa, tetapi just pendapat saya sendiri sahaja berkenaan bantuan prihatin nasional yang kerajaan baru umumkan kemarin. Jadi hari ini ada keluar sedikit memo lah. Saya rasa saya nak share apa yang saya faham dan apa berdasarkan maklumat-maklumat yang diberikan kepada umum tu, dan tidak mewakili sesiapa. Ini adalah disclaimer lah. Jadi first, bantuan prihatin nasional ni dia akan berikan ada 4 jumlah lah, iaitu jumlah yang pertama 1,600, jumlah yang kedua 1,000, jumlah 800, yang ketiga 800, dan jumlah yang keempat adalah 500. Jadi kalau ada soalan boleh type di komen lah, saya akan cuba jawab ya. Jadi jumlah yang pertama iaitu 1,600 ni untuk penerima bantuan sara hidup BSH, di mana pendapatan adalah bawah 4,000, akan diterima pada bulan April 1,000 dan bulan Mei 600. Jadi ada 2 kali bayaran lah. Kemudian untuk kategori yang kedua iaitu bayaran 1,000, ianya untuk penerima yang berpendapatan di antara RM4,000 sehingga RM8,000. Ini berdasarkan data-data di LHDN. Jadi penerimaan pada bulan April adalah 500 dan bulan Mei juga 500. Jadi tarikh penerimaan belum dapat lagi lah. Jadi pada bulan tersebut saja. Ini semua berdasarkan data-data yang telah diberikan kepada LHDN. Kemudian yang ketiga RM800. RM800 ini hanya untuk penerima bujang. Penerima bujang yang berpendapatan di bawah RM2,000. Ini juga daripada data BSH lah, iaitu akan terima pada bulan April 500 dan bulan Mei 300. Jadi total 800. Manakala untuk bujang yang keempat, kategori yang keempat adalah bujang, akan menerima sebanyak RM500, iaitu bagi kategori pendapatan 2,000 sehingga 4,000. Ini juga berdasarkan data daripada LHDN untuk mereka yang telah menghantar borang cukai. Jadi penerimaan pada bulan April RM250 dan pada bulan Mei RM250 lagi. Jadi mereka ni akan layak terus dapatlah, mana data dah ada di LHDN, dan mereka akan dapat pada bulan April dan Mei. Jadi untuk ada pertanyaan untuk mereka yang tidak lulus BSH atau sebelum ni dapat, sekarang dah tak layak. Kemudian mereka yang tidak pernah menghantar borang, jadi kena update lah, ataupun kena hantar borang, kena update borang di website LHDN. Nanti borang akan dikemas kini, lepas tu bolehlah hantar di sana dan akan dapat kemudian. Talian hotline yang boleh dihubungi MOF 0388829089. Saya ulangi 0388829089 bermula 29 Mac. Manakala talian hotline LHDN 1800 882 747, 1800 882 747. Satu lagi talian hotline 0389111000, 0389111000 bermula 30 Mac. Jadi Treasury, Ministry of Finance, Jabatan Kewangan bermula 29 Mac, LHDN bermula 30 Mac. Soalan Angah tadi untuk yang tiada data tak silap. Macam mana? Cuba type balik soalan Angah tadi. Untuk yang tiada, kalau dah ada data BSH, tak ada nombor akaun. Untuk yang tiada nombor akaun akan masuk terus ke BSN
boleh ambil di BSN secara tunai, macam bantuan sara hidup jugalah. Jadi pergi BSN, bagi IC apa semua, nanti diorang akan ambil thumbprint apa semua, akan check Angah punya detail. Kemudian kalau layak, data dia dah ada, dia akan bagi di kaunter BSN. Okey. Okey, apa dia maksud isi rumah? Isi rumah ni sama ada individu yang telah berkahwin, okey, suami isteri isi rumah, ataupun ibu atau bapa tunggal, janda, duda apa semua yang ada anak, itu maksud isi rumah, yang layak isi rumah. Manakala bujang, bujang ni maksud dia lebih 21 tahun. Saya letak tepi sayang. Lebih umur 21 tahun, belum pernah berkahwin, ibu tunggal atau bapa tunggal apa semua tu, janda, duda apa semua, tapi tiada anak, jadi dikategorikan sebagai bujang. Bayaran saya dah sebut tadi, April dan Mei. Ini bayaran yang ada nombor akaun terus masuk ke akaun masing-masing. Okey Bang Hafian. Okey. Kemudian untuk yang tiada nombor akaun bank di database, akan boleh ambil secara tunai di kaunter BSN. Kayu tak berapa laju bang, kayu biasa je bang. Okey, untuk elon tu dia sepaham saya lah. Ya sayang. Okey, thank you. Simpan. Untuk elon dikira sebagai pendapatan kasar. Untuk swasta dikira sebagai pendapatan. Untuk kerajaan yang tidak dikenakan cukai tak dikira. Jadi sepaham saya macam itulah. Jadi kalau ada pencanggahan mungkin diorang akan keluarkan lah. Saya ulangi sekali lagi allowance untuk swasta semua dikira sebagai kasar. Allowance overtime whatsoever dikira sebagai kasar. Manakala untuk kerajaan segala allowance adalah dikecualikan cukai, tak termasuk. Gaji, okey. Sekarang ni gaji dia ambil lepas tolak apa tu? AUME tu apa? Atau basic. Okey. Gaji yang diambil untuk kerajaan saya dah cakap tadi. Untuk kerajaan gaji kasar sahaja, tak termasuk allowance kerajaan. Manakala untuk swasta semua masuk. Gaji, allowance, OT apa semua masuk. Untuk kerajaan OT masuk lah. Siapa yang layak OT tu masuk. Maknanya senang cerita, pendapatan yang dikenakan cukai itu dia ambil kira. Kalau tak kena cukai itu tak ambil kira. Ini fahaman saya lah. Maaf kalau ada salah. Okey. Untuk layak, untuk kelayakan saya akan sentuh bila boleh cek layak tak layak ni. Okey. Saya sentuh sekarang lah. Semakan kelayakan boleh dilakukan pada 1 April. Boleh disemak di website hasil.gov.my ataupun di website bsh.hasil.gov.my bermula 1 April. Boleh semak. Untuk bila boleh ambil duit di BSN tu ataupun check account, satu boleh check account lah. Yang ambil tunai di BSN mungkin perlukan pengumuman seterusnya lah, macam BSS juga. Okey. Untuk yang tak ada data, untuk yang tak ada data, bayaran akan dibuat sekaligus pada bulan Mei. Jadi tiada bayaran pada bulan April lah. Jadi maknanya kalau kita memang antara contoh kesnya tidak pernah hantar borang ataupun tidak perlu hantar borang sebelum ni, tidak pernah hantar borang cukai dan tiada maklumat di BHS, jadi benda ni tak ada dalam data, jadi kita tak boleh nak bagi. You all kena isi data lain, jadi baru dia akan berikan pada bulan Mei sekaligus lah. Okey, untuk pelajar sepenuh masa tidak layak. Pelajar sepenuh masa tidak layak untuk mendapat bantuan ni lah. Jadi untuk yang bekerja sahaja. Jadi kalau ada soalan lain mungkin boleh tanya. Untuk isi rumah, contoh kalau dia ada berbini 2, 3, 4, 5. Jadi ini dah sampai 4 lah kan. Maknanya suami ada isteri 4. Contoh lah kan. Jadi dia dikira sebagai isi rumah. Kalau ikut takrifan yang saya sebut sebelum ni, yang telah berkahwin tadi, dia duduk serumah tak serumah tu perkara kedua lah. Tapi yang telah berkahwin dikira isi rumah. Jadi ada soalan lagi? Okey.
Jika tidak, saya rasa bantuan ni baguslah untuk sama-sama manfaatkan yang sepatutnya, dan diharap kita dapat segera keluar daripada krisis kesihatan yang melanda negara kita ni dan juga dunia. Dan sebarang pertanyaan boleh tanya di Kementerian Kewangan ataupun di LHDN di talian yang saya sebutkan sebelum ni. Dan saya bukan mewakili mereka. Ini hanya perbincangan atas isu-isu semasa dan apa yang saya faham melalui memo-memo dan info-info yang kita dapat secara rasmi lah. Info-info tak rasmi ada banyak lagi yang saya dapat, tapi itu kemudian saya ceritalah. Jadi diharapkan semua berjaya boleh manfaat, dan boleh like atau share, dan juga boleh tulis semula. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum.